with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy. And kali ni, Kama bawakan korang kisah seram dari Kedah. Siapa sini orang Kedah? Cuba komen down below. Sebab kali ni cerita ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama yang berasal daripada Kedah. And dia ada dua cerita yang dia nak ceritakan. Pertama tentang kisah macam mana awal-awal dia ternampak benda tu. And cerita kedua tentang sihir. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah ni menggelarkan dirinya Tiha. So, Tiha nak ceritakan tentang macam mana awal-awal Tiha boleh nampak. Kejadian ni bermula pada tahun 2013. Waktu tu adik ketiga Tiha ni dilahirkan. Diorang ada 3 adik-beradik and semua perempuan. Waktu tu Tiha baru darjah 5 tau. And nak dijadikan cerita, waktu tu ada lagi seminggu lah nak habiskan sekolah kan. Tiha sedih lah waktu tu sebab tak dapat nak jaga adik dia malam tu. Time tu pula mak Tiha ni tengah berpantang dekat rumah mak tok dia, which is mak kepada ayah Tiha. So Tiha ni sebenarnya suka sangat dengan baby tau. Macam dia memang pantang lah nampak baby macam tu kan. Tapi waktu tu Tiha ni kena mengalah dengan adik dia yang kedua untuk bergilir-gilir jaga mak dan juga jaga adik bongsu dia tu. So ceritanya masa tu dekat pukul 12.30 malam, Tiha nak balik ke rumah dengan ayah dia. Sebab esok kan sekolah kan. Dekat sejam lebih jugalah dia berperang dekat rumah nenek dia sebab dia tak nak pergi sekolah punya pasal. Akhirnya Tiha ikut juga sebab ayah dia macam dah start marah kan. So lepas dia dah salam nenek dia apa semua, Tiha pun keluarlah nak pakai kasut. Rumah nenek Tiha ni kena masuk dalam sikit lah daripada jalan besar. Lepas tu sebelah rumah mak tok dia ni ada kebun getah. Jadi waktu tu Tiha keluar nak pakai kasut. Tiha pun menghadaplah ke pintu kan. Sebelah kiri Tiha ni ada kebun. So memang gelap lah area situ. Tiha masa tu macam perasan ada orang tau kat area tu. Tiha pun pusing lah nak tengok apa benda dekat situ kan. Sebab kadang-kadang sepupu Tiha ni selalu jalan nak pergi ke rumah maklum dia dekat belakang rumah nenek dia ni lah. Dalam 200 meter macam tu. Rumah diorang memang semua area-area situ je. So apa yang Tiha nampak tu sebenarnya bukanlah orang, tapi sosok penanggal. Tiha kata selalu dia tengok kat TV, dekat movie, penanggal ni kecil je macam biasalah macam manusia kan, cuma tak ada badan, ada kepala. Rupanya korang tak macam tu, bukan macam tu. Penanggal yang Tiha nampak besar. Lepas tu dia punya usus tu melirik ke atas jalan tar. Tiha tengok benda tu sampai benda tu hilang. Lepas tu ayah Tiha ni tegur lah si Tiha ni kan, tengok apa tu. Tiha terus lari masuk balik dalam rumah nenek dia masa tu. Terus nenek dia tanya Tiha kan, dah kenapa masuk balik ni? Tiha pun macam buat-buatlah cium baby, cium adik dia tu kan. Masa tu dia memang tengah cover takut kan. Padahal masa tu dia tak nampak penanggal. Lepas tu waktu tu abang Tiha pula dah ada kat atas motor kan. So nak tak nak Tiha kena juga balik malam tu. Lepas tu masa nak on the way balik tu, cuaca nak hujan pula kan. Kan kalau malam bila kilat, kita nampak macam terang sikit kan kawasan tu kan. Waktu tu Tiha pergilah mendongak kepala nak tengok bulan lah. Sekali peti, so macam langit tu cerah. Korang tahu tak dia nampak apa? Dia nampak benda terbang. Seolah-olah macam
Cik Langsui lah, Cik Langsi, kita panggil Langsi, tengah terbang atas langit tu. Tia boleh ingat lagi malam tu baju dia lusuh, ya Allah seram. Sebab jalan tu kiri kanan sawah padi tau. Memang tak ada, apa kata, lampu jalan raya lah. And diorang hanya berbekalkan lampu motor ayah dia sahaja. Lepas dah nampak benda bukan-bukan tu, Tiha demam 3 hari ya. Lepas tu Tok Wan dia rawat Tiha, adalah baca-baca sikit kan, sebab Tiha macam dia nampak terlalu detail sangat benda tu. So itulah macam mana pertama kalinya Tiha ternampak benda tu. Kiranya benda tu macam tak sengaja tau. Tiba-tiba kan dia nampak kan. Sejak daripada tu adalah beberapa sosok-sosok lain lagi yang menampakkan dirinya di depan Tiha. So kisah yang kedua Tiha nak kongsikan ni tentang dia kena sihir dengan kawan sendiri. Kau macam, weh jangan buat main tu. Manusia ni bila dah dengki, tak kisahlah kau umur berapa, kalau kau dah tahu macam mana nak buat tu, tambah lagi dengan sifat dengki tu membara-bara, dia memang boleh lagi teruk daripada setan weh, serius. So sebelum tu Tiha kata Tiha mohon maaf lah, sebab niat Tiha bukan nak buka aib kawan dia ni, tapi dia mohon untuk dijadikan pengajaran dalam cerita ni buat kita semua. So adalah beberapa nama yang terpaksa ditukar. Okay, so waktu ni Tiha dah sekolah menengah 2019, tahun di mana semua budak 02, batch 02 kan, berdebar nak menduduki SPM. So waktu tahun 2019 tu memang banyak gila Tiha terpaksa hadap. Tiha terpaksa jaga mak Tiha. Dalam masa yang sama Tiha kena push diri dia untuk SPM. Sebelum tu Mak Tiha ni sebenarnya ada sakit sawan dan terpaksa makan ubat epilepsi seumur hidup dia. 3 bulan sebelum trial SPM, Tiha ni kerap tak datang sekolah sebab sakit yang Tiha sendiri tak tahu mana punca dia. Dia gaduh dengan kawan, dia hilang fokus dalam pelajaran. Dalam seminggu tu boleh dikatakan 2-3 hari je Tiha hadir. Dan dia kerap juga masuk bilik kaunseling tau. So 2 bulan sebelum trial SPM, kawan Tiha ni, kita bagi nama dia Shasha dan juga Ana, diorang bertiga termasuk Tiha ni memang berkawan rapat tau dalam kelas. Sampai ada satu kes ni yang membuatkan Shasha ni tarik tangan Tiha ke kelas sebelah. Waktu tu Tiha tak tahu kenapa dia tarik tangan Tiha kelas sebelah. Rupa-rupanya dia nak Tiha berbaik semula dengan seorang kawan dia yang bernama Atin. Atin ni sebenarnya dia budak dari sekolah maktab. Senang cerita, hafazan dia ni memang mantap lah daripada Tiha ni. Ni pun sebab sepupu Tiha yang bagi tahu dekat Shasha yang Tiha dengan Atin ni sebenarnya bergaduh. So ikutkan tak ada siapa pun tahu Tiha dengan Atin ni bergaduh. Kenapa dia bergaduh? Kes pergaduhan Tiha dengan Atin ni pula disebabkan raya ketiga tahun 2019 tu, si Atin ni keluar dengan pakwa dia untuk beraya lah. Tapi dipetiknya nama Tiha ni dengan kawan yang lain sebab katanya nak beraya dekat rumah diorang. Okay, cerita ni macam agak berat ya saya nak cerita. So kat sini patutlah Tiha kata dia bukan nak aibkan kawan dia ni kan. Sebab adalah satu kejadian ni memang tak ada siapa lah nak benda ni berlaku kan. Sebenarnya kawan Tiha yang gaduh ni, si siapa? Atin ni, bukan nama sebenar Atin ni pregnant pada umur 17 tahun. Pregnant time sekolah mesti cuak gila kan. And Tiha ni pula orang kedua yang tahu. Orang pertama classmate dia jugalah. So pada awalnya niat Tiha ni memang dia nak tolong. Tapi ada satu kejadian sampaikan ada macam salah faham lah. Atin ni marahkan sangat dekat Tiha sampai tahap nak sihir Tiha. Badan Tiha rasa lesu sangat. Dia pergi sekolah pun asyik duduk sendiri kan. Rasa macam alone lah. Kawan-kawan ajak pergi makan kat kantin pun Tiha tolak ajakan tu. Masuk makmal kimia, biologi, semua Tiha jalan seorang-seorang. Sampai kan cikgu-cikgu perasan lah perubahan Tiha ni betul-betul mendadak. Tiha dekat sekolah dengan cikgu akan bergurau sikit-sikit tau. Kiranya Tiha ni macam fun jugalah orangnya. Dengan kawan sendiri pun dalam kelas Tiha ni mulut dia boleh tahan jugalah. Friendly. Tapi bila diri Tiha ni
lain berubah, orang sekeliling semua perasan benda tu. So ada satu hari tu Tiha balik sekolah penat kan, so dia akan tertidur lah petang tu dekat ruang tamu. Waktu Tiha bangun tu, bangun dah pukul 6. Tiha tengok rumah senyap sunyi semacam. Tiha cubalah panggil mak dia dengan adik dia kan, tapi tak ada siapa yang menyahut. So Tiha terus bangun dan main handphone. Dia scroll lah TikTok kan, media sosial. Waktu tengok telefon tu, mata kanan Tiha ni perasan ada adik bongsu dia tau, tengah masuk bilik mak dia waktu tu. Dalam 5 minit macam tu, Tiha pun panggil lah adik dia, tapi tak menyahut. Tiha geram lah kan, dah panggil banyak kali tak nak jawab pula. Tiha pun bangun, pergi tengok sendiri dalam bilik tu. Tengok, buka je pintu, bilik tu tak ada siapa-siapa pun sebenarnya. Lepas tu Tiha terfikirlah, siapa tadi yang masuk bilik mak? Tiha duduk balik, main handphone balik. Rumah Tiha ni ada 3 bilik tau. Bilik pertama bilik Tiha, yang tengah-tengah bilik mak Tiha, dan yang hujung dekat dengan toilet dan juga dapur adalah bilik adik kedua Tiha. Antara bilik mak dengan adik kedua Tiha ni, tengah-tengah tu macam apa orang kata, macam ada pintu yang laluan lah, macam kata gerbang macam tu kan. Waktu tengah seronok scroll TikTok tu, Tiha perasan macam ada budak kecil tengah jenguk kepala dia dekat hujung laluan tu. Waktu tu Tiha macam terkaku tau. Dia scroll lagi telefon and dia ternampak perempuan bayi-bayi macam remaja, rambut pendek, paras bahu, tengah jenguk kepala dia. Dia scroll je telefon waktu tu sebab dia dah takut sangat kan. Lepas perempuan tu hilang daripada pandangan dia, dia nampak pula seorang lelaki jenguk kepala. Waktu tu Tiha memang terus dah tak boleh bergerak. Tangan dia ni macam kena kunci. Dalam 5 minit macam tu, 3 makhluk ni serentak jenguk kepala dekat hujung laluan tu. Tiha terdiam, terkaku, nak gerak pun dah tak boleh waktu tu. Sampailah hilang 3 lembaga tu, tiba-tiba mak Tiha masuk and tegur Tiha. So itulah permulaan dia kena gangguan sihir ni. Malam tu selesai dia mandi, makan apa semua, Tiha nak study subjek kimia. Dia bukalah buku kat depan mak dia sambil bawakan tisu sebab hidung Tiha waktu tu dah start sesemang. Dalam 10 minit baca buku tu, hidung dia sakit sangat. And dekat tisu tu, Tiha tak perasan ada tumpukan darah tau. Bila hembus macam nak buang hingus tu, Tiha tengok dah banyak dah punya darah kat situ. Lepas tu Tiha cakap dekat mak dia yang Tiha tak ada apa-apa masalah kesihatan pun sebenarnya, tapi kenapa hidung berdarah? Lepas kejadian malam tu, Tiha pergi klinik kan dengan mak dia and check, memang tak ada masalah kesihatan macam demam ke, badan panas dalam ke, tak ada. And check, memang tak ada masalah kesihatan macam demam ke, badan panas dalam ke, tak ada. Lepas tu trial pun dah nak dekat kan, Tiha masih dalam condition yang sama. Dia pun pelik dengan diri dia kan, kenapa dia jarang bercakap, rasa macam lonely, pergi mana-mana seorang-seorang. Sampailah 3 hari Tiha demam, batuk tak berhenti-henti. Sepanjang 3 hari tu, Tiha tak pergi sekolah tau. Dia asyik terperap je dalam bilik. Keluar pun sebab nak mandi atau makan je. Lepas tu dia terperap balik dalam bilik. Dan sepanjang sakit tu, ada satu malam tu Tiha batuk, tapi batuk berdarah kali ni. Tiha pernah ambil gambar tau sebenarnya, tapi sejak dia dah bertukar phone tu, gambar semua tu dah terdelete. Lepas tu Tiha ada seorang kakak angkat. Jadi kakak angkat dia ni lah yang tolong Tiha waktu tu pergi berubat dengan ustaz. Berubat and then ustaz tu kata kena buatan orang. Ustaz tu tanyalah ada musuh ke kan. Lepas tu dia kata tak ada. Yelah dah lah, orang kata apa, macam budak lagi lah kan, SPM kan. Siapa sangka orang nak hantar sihir. Ustaz tu kata orang tu marah sangat-sangat ni dekat awak. Dari situ sebenarnya Tiha terfikir seorang je. Tiha terfikir Atin. Sebab sebenarnya diorang masih bergaduh punca dia. Sebab benda ni kan aib kan, masa pregnant apa semua. Mungkin salah faham dia, macam ada orang lain yang dah tahu. Lepas tu orang tu cakap, Tiha bagi tahu. Macam tu lah. So macam si Atin ni marah sangat-sangat disebabkan aibnya macam tersebar daripada mulut Tiha. Padahal bukan Tiha yang cakap, bukan Tiha bagi tahu. So ada salah faham kat situ lah. Lepas berubat dengan ustaz tu, Tiha dah semakin pulih. Jadi Tiha pergilah sekolah macam biasa. And rasalah perbezaan tu, macam dia dah tak rasa sunyi, macam dah tak rasa alone sangat. Dia dah boleh bercakap macam biasa, ceria macam dulu. Sampailah dah trial SPM tu korang, Tiha nampak Atin ni dah lain.
Apa yang menyedihkan, Tiha dapat tahu yang Atin ni gugurkan anak dia sebelum perut tu nampak bulat lagi lah kan. So si Atin tu dah gugur kan. Muka dia lesu, tak cukup tidur. Tiha tak cakap apa-apa langsung dengan dia sampai habis SPM. Menurut Tiha, selepas habis SPM pun ada banyak kejadian mistik yang menimpa dia. Kata Tiha, mungkin orang akan dengar benda ni macam mengarut, tapi kehakikatnya semua itulah apa yang Tiha lalui. Wow, to be honest, Kamal tak terkejut pun dengar cerita ni. Sebab zaman Kamal dulu lagi teruk weh. Dengar pasal kakak senior mengandung lah, kakak senior buat benda-benda macam ni lagi banyak. Cuma tak ada media sosial kan. So benda ni macam mengata apa, ramai orang tak tahulah. Benda ni boleh jadi pengajaran ya. Kamal sure akak-akak yang tahun batch 2000 ke atas kan, lagi-lagi yang batch 19-19 yang masa tu belum ada zaman TikTok ke, zaman IG ke, korang mesti ada dengar banyak cerita lebih kurang macam ni juga yang berlaku dekat sekolah korang. Lagi sini-sini korang bayangkan dulu kan kat sekolah Kamal sendiri, korang tak tahu nak cerita ke tak, sebab kalau Kamal cakap sah-sah korang tahu siapa. Tapi okay, dia kenalan lah, orang yang Kamal kenal. Orang yang Kamal kenal lah Korang bayangkan tahap, orang kata apa, budak sekolah ni punya tahap yang bercinta tu kan. Kenalan Kamal ni memang cantik lah. Lepas tu nak dijadikan cerita, bergaduh dengan geng-geng senior ni disebabkan seorang lelaki. Disebabkan lelaki tu suka dekat perempuan yang cantik ni. Korang tahu tak apa yang jadi? Perempuan yang cantik ni diterima surat ugutan dekat bawah meja dia dengan darah. Korang tahu tak, darah tu darah real. Korang tahu kan bau darah macam mana kan? Bau darah dengan bau cat beza. Bau watercolour ke beza. Tentu memang betul-betul darah. Dia tulis kat situ lah, macam tulis surat ugutan lah. Dia matilah apalah. Korang tahu tak apa jadi? Diorang kurung perempuan cantik ni dekat dalam toilet, yang dikatakan toilet tu pernah 2 kali kes pelajar sekolah buang bayi dalam jamban tu. Sampaikan perempuan cantik ni nak bunuh diri. Ni kes benar ya. Kes benar yang terjadi pada tahun 2007 macam tu. Panjang lah cerita dia sebenarnya, sampai masuk hospital sebab makan racun lah apalah. Tapi takpelah, kamu tak nak cerita sebab pemilik kisah ni kalau dia dengar cerita ni dia akan trauma. Kamu harap dia tak tengok video ni. So, itu sajalah video untuk hari ni. Thank you Tiha sebab sudi berkongsi cerita. Kalau korang nak dengar lagi kisah daripada Tiha, korang komen kat bawah nak part 2. InsyaAllah kalau semoga Tiha baca komen part 2 and dia nak kongsi lagi tentang kisah mistik yang berlaku selepas Tiha habis SPM kan. And semoga Tiha sentiasa dilindungi Allah. So, kamu rasa itu saja video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.